Infak dah okey dah. InsyaAllah doakanlah. Apa? Demam Alhamdulillah. masih. Demam, sakit kepala, semua ada. Dengar sengau lagi tu. Ni dah lega sikit, tak ada sumbat, lega sikit. Oh. 88. Muka surat 88. Rumah Al-Arqam. Kalau kita pergi Mekah, rumah Al-Arqam ni ada ke? Kata kat Bukit Sofa. Tak ada kot no. Rumah Al-Arqam ni kata dekat Bukit Sofa. Bukit Sofa pun dah jadi bangunan dah, Ustazah. Itulah. Kotlah dia ada pesan sejarah kan. Kotlah dia ada tunjuk. Simpan ke no? Tak ada, mereka tak simpan. Mereka tak suka kan? Mereka tak suka. Cucu siapa tu? Boleh takut no? Boleh takut insyaAllah. Okay, insyaAllah. Hari ni Nuna akan menggantikan Kak Faiza lah untuk baca Cahaya Abadi. Kita sambung hari ni di muka surat 88 nombor 8. Kita doa sikit ke tak? Oh ya, tak ya. Ustazah. Silakan doa Ustazah. Doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا يا الله، اللهم افتح علينا يا الله، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا يا الله بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. Kita nak doakan dengan perkataan Asma'ul Husna Al-Wahhab. Al-Wahhab. Yang maha memberi. Allah yang maha memberi. Wahhab tu yang maha memberi. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rahman ya Rahim. Ilahana ya Allah, ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab. Hablana afiyatan fi abdanina, wa sa'atan fi arzaqina, wa barakatan fi a'marina, wa hablana lazzatal ma'rifati wa syuhudi arwahina, hatta nabzulan nafsa wal nafis, bila iwadin wala gharadin illa liwajhikal karim. Ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Ya Tuhan kami, wahai Tuhan kami yang maha memberi, yang maha memberi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kesihatan. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kesihatan pada jismani kami. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kesihatan pada jismani kami. Luas rezeki kami, berkat pada usia kami. Anugerahkanlah kami kelazatan ma'rifat serta penyaksian dengan mata hati kami, sehingga kami mampu mengorbankan jiwa dan menyumbangkan semua yang bernilai tanpa mengharap balasan dan mengarah kepada satu tujuan, kecuali demi wajah-Mu ya yang maha mulia. Wahai Zat yang maha pemberi lagi maha penyayang. Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami cenderung kepada kesesatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami cenderung kepada kesesatan. Sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami dan anugerahilah kepada kami rahmat dari sisi-Mu ya Allah, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha memberi. Ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang, penyejuk mata hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Okay, sekarang kita jumpalah Nona untuk meneruskan pengajian kita ni. Itu dalam muka surat 88. Alhamdulillah. Hmm. Banyak keubur untuk kita semua untuk bertemu pada hari Khamis yang mulia ini. Terima kasih Ustazah atas doa tadi. InsyaAllah Nuna akan sambung bacaan Cinta Abadi daripada episod 88 nombor 8 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rumah Al-Arqam. Melihat kepada penindasan yang tiada berperi kemanusiaan, Nabi SAW berpendapat ada baiknya menasihati pengikut-pengikutnya agar merahsiakan keislaman mereka, sama ada dengan perkataan maupun amalan. Baginda membuat keputusan menemui mereka secara sulit, jangan sampai diketahui orang Quraisy rancangannya itu, kelak mengakibatkan langkah bakal diambilnya gagal. Juga seboleh-bolehnya baginda mengelak daripada sebarang konfrontasi terbuka dengan orang musyrikin, kerana pada peringkat awal utusan yang masih bayi ia tidak menguntungkan, masih belum terjamin keselamatan, malah belum sempurna sepenuhnya. Ketika dalam tahun keempat kenabian, orang-orang Islam dalam perjalanan ke pinggir Bukit Mekah untuk bertemu Nabi SAW secara sulit. Tetapi sekumpulan orang musyrikin memerhati pergerakan mereka dengan curiga, lantas menghina dan menyerang mereka. Sa'ad bin Abi Waqqas memukul salah seorang musyrikin sehingga berdarah. Peristiwa ini merupakan sejarah berdarah pertama dalam Islam. Sebaliknya Nabi SAW pada kebiasaannya mengisytihar ajaran Islam secara berkhutbah secara terbuka dengan sepenuh penumpuan serta bersungguh-sungguh, tetapi demi kesejahteraan pengikut-pengikut Islam baru dan menimbang kepentingan Islam, baginda mendapatkan sebuah rumah di Bukit As-Safa diberi nama Dar Al-Arqam sebagai markas sementara untuk bertemu pengikut-pengikutnya secara sulit untuk mengajar kandungan Quran dan keunggulan Islam. Kan Darul Arqam kan? Kita kenali dengan Darul Arqam. Maka di sini sebab Islam baru mula tu dia kata sebut tadi tu dia kata baginda mengelak daripada sebarang konfrontasi terbuka dengan orang musyrikin kerana pada peringkat awal utusan yang masih bayi. Mana awal utusan yang masih bayi, mana diutuskan Nabi itu masih awal sangatlah. Ia tidak menguntungkanlah kalau dibuat secara jaharkan, secara terang-terangan. Masih belum terjamin keselamatan orang-orang yang masuk Islam. Malah belum sempurna sepenuhnya. Jadi itulah sampai satu ketika Rasulullah lah yang mencadangkan supaya macam kena ada satu tempat lah yang mereka boleh berjumpa di sana, berkumpul di sana. Itulah yang dikatakan sebagai Darul Arqam, sebagai markas sementara untuk bertemu pengikut-pengikutnya secara sulit. Di situlah Rasulullah mengajar kandungan Al-Quran dan keunggulan Islam. Okey. Teruskan. 9. Hijrah pertama ke Habsyah, Ethiopia. Ciri penindasan ini bermula pada hujung tahun keempat kenabian. Ia berlaku secara perlahan pada mulanya, tetapi beransur-ansur keras dan bertambah buruk hari demi hari, bulan demi bulan, sehingga ke satu situasi yang keterlaluan dan tidak bertanggung lagi penyiksaan apabila menjelang pertengahan tahun kelima. Di sini orang Islam mula berfikir secara serius bagaimana hendak mengelak penyiksaan yang menimpa mereka. Dalam suasana murung dan penuh kecewa, maka surah Al-Kahfi dalam bab 18:2 diturunkan yang mengandungi jawapan tepat kepada kaum musyrikin yang sentiasa mendesak dengan berbagai pertanyaan kepada Nabi SAW. Ia mengandungi 3 buah kisah ibarah, tinggi nilainya, penganut sebenar untuk digarap. Kisah sahabat gua yang menyaran bimbingan secara tersirat
agar orang-orang Islam meninggalkan bahang kepanasan kaum musyrikin serta mengelak daripada bahaya terkeluar dari ajaran sebenar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallaha fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Artinya, Patutnya kalau nak berhenti tadi rahmatih lah kan. Kita baca rahmatih lah kalau nak berhenti kat rahmatih tadi. Okey. Artinya, dan oleh kerana kamu telah mengasingkan diri daripada mereka dan dari apa yang mereka sembah yang lain dari Allah, maka pergilah kamu berlindung di gua itu supaya Tuhan kamu melimpahkan dari rahmatnya kepada kamu dan menyediakan kemudahan untuk menjayakan urusan kamu dengan memberikan bantuan yang berguna. Surah Al-Kahfi ayat 16. Jadi kalau disebut bab 18 itu makna surah tak? Surah yang ke-18 kan? Surah. Al-Kahfi. Bab tu. Kalau disebut bab tu makna surah. Jadi surah tu dalam ayat yang ke-16. Jadi maknanya penghijrahan untuk berhijrah ke Ethiopia ni. Seolah-olah kita dapat ambil faham daripada ayat yang ada dalam surah Al-Kahfi ni. Itu bagaimana Ashabul Kahfi juga seperti boleh diibaratkan seperti orang-orang di Mekah pada ketika itulah. Mana mereka-mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhirat ni, mempunyai bilangan yang sedikit. Tentulah mereka ini menerima tekanan daripada kalau di Mekah daripada kaum musyrikin lah. Kalau masa dalam masa cerita Ashabul Kahfi ni, daripada raja dia lah, raja dia yang menyembah berhala apa semua. Apabila pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ni percaya kepada Allah, percaya kepada hari kiamat, maka mereka menjadi sasaran lah kepada raja tu untuk nak buru mereka ini dan nak membunuh dan nak merosakkan mereka ini. Jadi tidak lain mereka ini bercakap sama-sama mereka, oleh kerana kamu telah mengasingkan diri dari mereka, mana Ashabul Kahfi ini ada mengasingkan diri daripada masyarakat ketika itu, yang mana masyarakat lebih ramai. Masyarakat ketika itu lebih ramai yang ikut kehendak raja tu, kena takut. Dan dari apa yang mereka sembah yang lain daripada Allah. Mana mereka ini dah mengasingkan diri dah. Ashabul Kahfi ni samalah dengan penduduk di Makkah tu, iaitu mereka-mereka yang memeluk Islam, dan mereka telah meninggalkanlah berhala-berhala. Maka kalau dah menerima tekanan ataupun kesusahan daripada orang-orang musyrikin tu, maka pergilah kamu berlindung. Jadi kalau Ashabul Kahfi katakan pergilah berlindung di gua. Maka kalau di Mekah ni yang masuk Islam ni, yang bilangannya sedikit ni, kena carilah tempat untuk mengelak mereka daripada mendapat kesusahan. Itu yang nak cari tempat yang sesuai, itulah ke Ethiopia lah, supaya Tuhan kamu melimpahkan dari rahmatnya kepadamu dan menyediakan kemudahan untuk menjayakan urusan kamu dengan memberikan bantuan yang berguna. Okey, lagi teruskan. Satu lagi ialah kisah Al-Khidir, yakni guru tanah Arab, dan Musa alaihissalam terpapar dengan jelas lagi rumit tentang pasang surut kehidupan. Keadaan kehidupan akan datang tidak semestinya produk keadaan sekarang yang menjadi-jadi, bahkan ia adalah di sebaliknya.
Dengan lain perkataan, perang menentang Islam pada masa akan datang berkisar dalam suasana yang berbeza dan penindas jahanam akan pula menerima gilirannya menderita dan tertakluk kepada penyiksaan yang sama. Pernah dahulu dialami orang Islam. Satu lagi ialah kisah Zulkarnain, yakni Raja Bertanduk Dua, seorang raja yang gagah perkasa bagi timur dan barat. Secara jelas Allah membawa hamba-Nya yang benar untuk mewarisi bumi dan segala penghuninya. Bahkan ia juga memberitahu bahawa Allah mengangkat seorang yang benar dari masa ke semasa dan kemudian ia memberi perlindungan kepada si lemah menentang si gagah. Okey, teruskan. Terus. Surah Az-Zumar. Surah Zumar. Zumar. Surah Az-Zumar, surah 39, kumpulan manusia. Kemudiannya turun dengan merujuk secara langsung kepada penghijrahan serta menyatakan bahawa alam ini terbentang luas dan orang Islam janganlah memikirkan bahawa mereka dibendung kekangan oleh kuasa kejam lagi dahsyat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Artinya, wahai hamba-Ku orang yang beriman, bertakwalah kepada Tuhan kamu, yakni ingatlah orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan beroleh kebaikan yang sebenar di akhirat. Dan ingatlah, bumi Allah ini luas untuk berhijrah sekiranya kamu ditindas. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Az-Zumar ayat 10. Okey, teruskan. Nabi SAW sedia maklum bahawa Asyamanigus, Raja Habsyah Ethiopia, yakni Ethiopia, seorang raja adil dan tidak menindas rakyatnya. Justru baginda membenarkan setengah daripada pengikutnya berhijrah ke sana mencari perlindungan. Dalam bulan Rejab tahun kelima kenabian, sekumpulan 12 orang lelaki dan 4 orang wanita berlepas ke Habsyah, yakni Ethiopia. Di antara yang berhijrah ialah Uthman bin Affan dan isterinya Ruqyah, yakni puteri Nabi SAW. Sehubungan dengan ini, Nabi bersabda, mereka adalah rombongan pertama berhijrah demi Allah selepas Ibrahim dan Lut alaihissalam. Mereka curi keluar dari Mekah ketika malam gelap dan menuju ke laut di mana 2 buah perahu kebetulan akan berlayar ke Habsyah, Ethiopia, destinasi mereka. Berita pelarian mereka sampai ke telinga orang Quraisy, lalu menyuruh beberapa orang mengejar kumpulan itu. Tetapi orang Islam telah pun berlepas dari pelabuhan Syuaibah menuju ke tempat selamat di mana mereka disambut dengan penuh mesra serta dilayan dengan baik. Sambung, Ustazah. Sambung. Dalam bulan Ramadan tahun yang sama, Nabi SAW masuk ke rumah suci dan di sana sedia menunggu orang kafir Quraisy, termasuk para bangsawan dan penghibur. Dengan tiba-tiba baginda mula mengucap surah An-Najm, surah 41 bintang. Tanpa disedari, kata-kata Allah menyerap ke dalam jiwa mereka serta mempersonakan para pendengar. Ia merupakan kali pertama mereka tergamam dengan kebenaran wahyu. Padahal sebelumnya mereka lah yang mempersendakan wahyu, tidak mengendahkan, malah buat bising apabila dibaca. Sehingga kan pendengar-pendengar setia tidak dapat mendengar. Mereka berfikir bahawa mereka boleh melenyapkan suara Allah, tetapi sebenarnya mereka menambah penderitaan bagi diri sendiri kerana suara Allah tiada siapa boleh melenyapkan. Maka berkata orang kafir, janganlah kamu mendengar Al-Quran ini dan tentanglah dia dengan nyanyian-nyanyian dan jeritan-jeritan riuh rendah serta tepuk sorak, supaya kamu berjaya mengganggu bacaan atau menenggelamkan suara bacaannya. Surah Al-Fussilat ayat 26.
Apabila mendengar ayat-ayat Allah begitu indah dan takjub, lalu menusuk ke dalam hati nurani mereka secara langsung, rasa terpesona dan asyik sehingga terlupa dunia kemudahan di sekeliling mereka kerana terperangkap dengan penuh perhatian kepada kalimah Allah. Kelangsungan ini menyebabkan Nabi SAW berjaya mengusik hati mereka yang sedang bergelora. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasjudu lillahi wa'budu. Artinya, fasjudu lillahi. fasjudu lillahi wa'budu. Artinya, oleh yang demikian, hendaklah kamu sujud kepada Allah yang telah menurunkan Quran itu dan beribadatlah kamu kepadanya dengan sepenuh tauhid. Surah An-Najm ayat 62. Itu semua dalam surah yang sama kan? Mana dibaca oleh Nabi. Yang mana kalau kita teliti ayat-ayat tu, ayat-ayat dalam surah An-Najm itu yang menceritakan tentang tentang wahyu lah, mana Rasulullah terima wahyu, mana sehingga disebutkan dalam ayat tu ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan oleh Nabi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada dia. Wahyu itu diajarkan kepadanya oleh malaikat Jibril yang sangat kuat. Jadi ceritalah sampai kepada Jibril itu mengajar apa kepada Nabi, dan cerita tentang ada di sana, di atas sana ada Sidratul Muntaha, ada Jannatul Ma'wa, semua kan. Jadi last sekali ayat tu tadi, last sekali bila mereka mendengar ayat-ayat ni yang begitu dikatakan begitu menarik lah. Jadi mereka pun akhirnya disuruh oleh Allah, diperintah oleh Allah, fasjudu lillahi wa'budu. Itu ayat akhir bagi surah An-Najm. Maknanya kalau kamu faham baik-baik ayat tu, kalau kamu rasa terusik dengan ayat-ayat yang ada di dalam surah itu, maka hendaklah kamu sujud kepada Allah dan sembahlah dia. Fasjudu lillahi wa'budu. Kemudian kan secara tidak sedari sampai habis dah. Ustazah kejap Ustazah. Sebelum tu Ustazah, yang cerita Raja Habsyah tu, Asyamanigus tu, dia beriman ke dah Ustazah? Belum lagi, dia Kristian. Masa dia orang pergi hijrah sana dia tak? Dia tak beriman lagi. Oh, okey. Oleh kerana kita kata kalau orang yang agama yang percaya, dia percaya juga kepada Allah, tapi cara dia lah kan. Maknanya ada Trinity apa semua tu. Tapi maknanya dia percaya kepada Allah dan percaya kepada hari akhirat ni. Jadi dia punya hati tu lembut sikit lah, orang kata daripada orang Yahudi. Kalau orang Kristian ni dia lembut sikit. Sebab dia juga adalah daripada agama Ni, yang ada kitab kan, ada kitab. Ahli kitab juga lah kiranya. Injil kan. Sebab tu bila dibacakan kepada ayat-ayat yang dia dengar sama dengan Injil ke kan, dia jadi dia menangis, ada catatan dia menangis, dia sedih, dibaca surah Maryam kepada dia menangis. Maknanya dia faham bahawasanya banyaklah persamaan di antara apa yang ada dalam Quran dengan yang ada di dalam Injil dia. Itu sama kan. Dia ni pun hati lembut, dia terima mana orang yang berhijrah ke sana dengan hati yang terbuka lah. Maknanya dia kata dia takkan siksa orang-orang ni, takkan buat tak baiklah kepada orang yang berhijrah tu, dia akan jaga elok.
Kita akan baca Lagi lagi. dari situ kita tengok approach Nabi Muhammad SAW ni kan. Kalau tengok orang kat sana memang dia orang menilai syair-syair Ustazah. Kalau kan dia orang memang suka kalau tengok cerita ni lah. Maknanya Nabi kita menggunakan approach membaca ayat Quran. Jadi orang musyrik ni pada dia kalau satu benda yang agaknya indah, mengasyikkan, syair-syair tu dia memang dia orang terpesona. Asalnya gitu lah, bukan maknanya akidah lagi Ustazah kan. Akidah tu tak ada lagi tak? Tak ada. Dia Sebab punya pendekatan syair cara mereka- tu. Kalau syair mereka memuja keindahan kejadian Allah ni ke, dia memuja keindahan itu sajalah, ataupun dia memuja wanita ke, dia syair dia memang sedap lah mana cara dia memuja tu. Memang kita kata menggunakan bahasa-bahasa yang sangat indah lah. Tapi bila datang Al-Quran dengan bahasa Al-Quran, mereka kalah. Mereka sendiri kalah. Ini bukan sebarang bahasa lah ni. Tak sama dengan apa yang kami buat ni. Bukan sebarang bahasa ni. Bukan bahasa manusia ni. Okay. Terima kasih. Okey, saya sambung ya. Secara tidak disedari, para penyembah berhala dengan patuh dan sujud mengabdikan diri sepenuhnya, takut pada Tuhan dengan tumpuan tanpa sebarang cela. Pada hakikatnya itulah masa paling ajaib bagi kebenaran, dapat membelah kesombongan jiwa orang yang keras kepala serta sikap cemuh mereka. Mereka terkejut apabila ternampak kebenaran kalimah Allah, lalu menawan hati mereka. Padahal itulah yang dicuba mereka bersungguh untuk memusnahkan dan menghapuskan. Orang-orang kafir lain yang tidak hadir ketika itu menegur serta menyalahkan rakan-rakan mereka itu dengan hebat. Akibatnya mereka mula menabuh fitnah dan berdusta kepada Nabi SAW dengan mendakwa bahawa baginda sememangnya sayang dan menghormati berhala mereka dengan amat sangat serta menganggap berhala itu berkuasa untuk mengabulkan permintaan mereka. Semua ini ialah usaha sia-sia bertujuan mewajarkan mereka bersujud bersama Nabi SAW pada hari tersebut. Sememangnya perangai mereka yang bodoh dan bersifat fitnah itu adalah selaras dengan amalan menyebar pembohongan dan merancang komplot untuk menjatuhkan baginda. Berita peristiwa itu diputarbelitkan apabila sampai kepada penghijrah Islam di Habsyah, Ethiopia. Kononnya kesemua kaum Quraisy telah memeluk Islam, justru mereka pun merancang untuk pulang. Mereka pulang semula ke Mekah dalam bulan Syawal pada tahun yang sama. Lebih kurang 1 jam sebelum tiba ke Mekah, situasi sebenar terdedah. Setengah mereka kembali ke Habsyah, iaitu Ethiopia, manakala yang lain curi masuk secara sulit ke kota atau bernaung di bawah pembesar tempatan. Bagaimanapun, berita yang tiba ke Mekah mengenai layanan baik serta mesra di Habsyah, Ethiopia terhadap orang-orang Islam telah menimbulkan keberangan orang-orang kafir dan mula mereka menyiksa orang-orang Islam dengan amat kejam dan ganas. Sekali lagi, Nabi SAW menganggap wajib untuk menyuruh mereka yang teraniaya mencari perlindungan di Habsyah, Ethiopia. Buat kali kedua. Perjalanan hijrah kali ini tidak semudah dahulu kerana orang Quraisy telah bersiap sedia dan mengawasi pergerakan orang Islam. Tetapi orang Islam bertindak segera sebelum orang Quraisy menyekat percubaan mereka melarikan diri. Kumpulan penghijrah kali ini mengandungi 83 orang lelaki dan 19 wanita, atau menurut setengah besi 18 wanita. Sama ada Ammar termasuk sama dalam kumpulan itu atau tidak masih menjadi tanda tanya. Itulah ramai lah kan, semakin ramai lah yang berhijrah ke Ethiopia ni. Yang asalnya mula dengan beberapa orang saja, 12 orang lelaki, 4 orang wanita saja.
Jadi bertambah ramai lah sampai 80 lebih kan. Itu yang dia kata Ammar termasuk sama dalam kumpulan atau itu maknanya mereka masih inilah, mereka masih selisih lah tentang Ammar tu ada sama ke tidak di dalam penghijrahan ke Ethiopia. Okey. Mekanisme Quraisy menentang penghijrahan. 10. Mekanisme Quraisy menentang penghijrahan. Orang Quraisy tidak mahu melihat prospek orang-orang Islam mendapat perlindungan di Habsyah Ethiopia. Justru mereka mengirim 2 orang duta gagah untuk menuntut ekstradisi. Mereka ialah Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Kedua mereka masih belum Islam. Mereka membawa bersama pelbagai hadiah berharga untuk dihadiahkan kepada raja dan para paderi. Mereka berjaya menawan hati sebahagian daripada orang bangsawan tempatan untuk menyebelahi mereka. Duta musyrikin mendakwa bahawa pelarian Islam itu mestilah diusir dari Habsyah Ethiopia serta serah kepada mereka atas alasan bahawa mereka telah meninggalkan agama nenek moyang. Sementara pemimpin mereka mengajar satu agama amat berbeza dengan agama mereka juga yang raja anuti. Raja menitahkan orang Islam masuk menghadap ke istana dan menyuruh mereka menjelaskan ajaran agama mereka. Penghijrah Islam mengambil keputusan untuk menceritakan cerita sebenar keseluruhannya tanpa memikirkan sebarang akibat. Ja'far bin Abi Talib bangun dan berucap di hadapan raja seperti berikut. Wahai tuanku, kami telah tercampak ke lembah jahiliah dan ketidaktamadunan begitu mendalam. Kami memuja berhala, hidup kami bergelumang kotor dan kami makan mayat manusia dan kami bertutur dengan kata-kata keji. Kami menafikan segala perasaan kemanusiaan dan tugas bermesra dan kejiranan diabaikan. Kami tidak kenal undang-undang tetapi kami berpegang kuat apabila Allah membangkitkan seorang lelaki di kalangan kami. Suci kelahirannya serta amanah dan jujur apa yang kami sedari. Lalu dia menyeru agar yakin kepada keesaan Allah serta mengajar kami agar tidak menyekutukannya. Dia melarang kami menyembah berhala dan dia menyuruh kami bercakap benar, berpegang kepada amanah, bertimbang rasa dan menghormati hak jiran, keluarga dan sahabat handai. Dia mencegah dari mengeluarkan kata-kata kesat terhadap wanita atau memakan harta anak yatim. Dia mengarah kami keluar dari maksiat dan mengelak kejahatan, menyuruh kami sentiasa bersolat, bersedekah dan berpuasa. Kami yakin kepadanya, juga menerima ajarannya dan menyuruh kami menyembah Allah dan tidak menyentuhkannya dengan yang lain. Dan kami buat apa yang disuruh serta melarang apa yang Allah tegah. Atas alasan ini, orang kami bangun menentang kami, menindas kami dengan tujuan kami tidak lagi menyembah Allah dan malah memaksa kembali menyembah berhala dan amalan keji yang lain. Mereka menyiksa dan mendera kami sehingga tiada lagi selamat di kalangan kami. Justru kami datang ke negeri Tuanku dan berharap Tuanku akan melindungi kami dari penindasan. Raja amat terkesan dengan ucapan itu lalu menyuruh orang Islam menyebut wahyu Allah. Ja'far menyebut permulaan ayat surah Maryam, surah 19 yang menceritakan kelahiran Yahya dan Isa. Juga bagaimana Maryam mendapat makanan melalui mukjizat melimpah ke atasnya. Mendengar ayat-ayat itu, raja dan paderi besar mengalir air mata sehingga membasah pipi dan janggutnya. Di sini Nagus bertitah. Sekiranya kalimah-kalimah ini dan segala yang diturunkan kepada Isa ialah cahaya harapan yang datangnya dari sumber yang sama, beta tak sanggup menyerahkan pelarian-pelarian ini kepada kalian. Mereka bebas tinggal dan beribadat di negeri beta mengikut kehendak mereka, sambil berpaling kepada duta Quraisy yang kelihatan sugul. Dua orang tadilah. Itu duta Quraisy tu Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Jadi nampaknya mereka macam tak dapat sambutan lah daripada
daripada Raja Bagus. Ethiopia ni. Maknanya Okey. segala hadiah mereka apa semua nanti tengok apa akan jadi. Mana dalam hijrah pertama pun datangnya begitu jugalah. Mereka bawa hadiah lah kepada ni, tapi tidak diterima. Macam ini pun datang kali kedua ni pun duta yang bawa hadiah juga. Mana mungkin tak terima juga ni serta dia. Tak terima juga hadiah tu. Tu baca lagi tu pada keesokan hari. Pada keesokan hari, kedua-dua duta sekali lagi pergi menghadap raja lalu memaklum bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutnya telah menghina Isa. Sekali lagi orang-orang Islam diarah menghadap dan meminta pandangan mereka terhadap Isa. Ja'far bangun dan menjawab. Katanya, kami bercakap mengenai Isa seperti yang diajar kepada kami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa dia ialah seorang hamba Allah, pesuruh Allah, roh dan firman Allah ditiup ke dalam sidara Maryam. Segera raja bertitah, kami juga berkeyakinan begitu. Allah akan memberi rahmat ke atas kalian dan ketua kalian. Kemudian menoleh kepada duta-duta dan paderi besar je yang kelihatan marah, katanya, kamu mungkin risau dan marah, ikut suka hati kamulah. Tetapi Isa tidak lain dan tidak bukan seperti yang diucap Ja'far mengenainya. Kemudian baginda memberi jaminan untuk melindungi mereka dengan sepenuhnya. Lantas mengembalikan segala hadiah yang mereka bawa dan menyuruh mereka pulang. Orang Islam tinggal di Habsyah tanpa sebarang gangguan buat beberapa tahun sehinggalah mereka kembali ke Madinah. Faham kan? Maknanya raja ni dia fahamlah maknanya kandungan Al-Quran ini kebanyakan ada sama dengan yang ada di dalam kitab Injil. Jadi itu yang membuat dia rasa persamaan lah kat situ, mana ada sama dari segi agama ni dengan agama Kristian tu. Jadi seolah dia anggap macam kalau kita ni dah sama-sama dalam kepercayaan kita, mana patut dihormatilah orang-orang yang juga sama percaya seperti mana yang terdapat dalam kitab dia tu. Itu sebab dia sangat ni lah, dia beri jaminan, dia sukalah untuk melindungi orang-orang Islam yang ada di Ethiopia tu. Padahal siapa yang datang tu untuk ni lah, untuk nak mengambil balik orang-orang Islam yang berlindung di Habsyah tu. Makna kedua-dua duta tu datang dengan tujuan supaya raja tadi menyerah orang Islam tu balik kepada mereka lah, balik ke Mekah tu. Dan tentulah akan berlaku penyiksaan terhadap mereka tu. Jadi dia kata dia akan melindungi lah orang Islam yang datang daripada Mekah tu. Teruskan baca. Okey. Segala rencana jahat, tipu daya dan mekanisme khianat orang Quraisy menemui kegagalan. Mereka sedar bahawa perasaan iri hati yang dipupuk selama ini terhadap orang Islam tidak berjaya sekalipun Mekah berada di bawah kekuasaan mereka. Akhirnya mereka mula memikirkan sesuatu yang lebih ganas untuk melenyapkan seruan agama baru buat selama-lamanya melalui pelbagai tindakan kejam, bahkan membunuhnya. Bagaimanapun, amat sukar untuk melaksanakan tindakan sedemikian selagi Abu Talib, bapa saudara Nabi yang berkuasa serta berkedudukan tinggi di tengah masyarakat, memberi perlindungan dan menyokong anak saudaranya dengan tidak berbelah bagi. Justru mereka mengambil keputusan menemui Abu Talib untuk kali kedua dan mendesak agar dia memberhentikan kegiatan anak saudaranya itu. Kata mereka, sekiranya tidak disekat, maka kelak mengheretnya ke kemelut permusuhan dahsyat.
Abu Talib amat kecewa dengan ancaman terbuka mereka dan melanggar kepercayaan mereka mengakibatkan permusuhan. Tetapi dia juga tidak sanggup meninggalkan pesuruh Allah itu. Dia memberitahu anak saudaranya segala apa yang dikatakan orang Mekah. Tolong lepaskan aku dan kamu juga, kerana aku sudah tidak bertahan lagi. Mendengar demikian, Nabi SAW terfikir bahawa bapa saudaranya akan mengecewakan dan tidak lagi menyokongnya. Lalu baginda menjawab, "Wahai pakcikku, dengan kehendak Allah, sekiranya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, dengan syarat aku meninggalkan perjuangan ini, sehingga Allah memberi kemenangan kepadaku atau aku terbinasa, sekali-sekali tidak aku meninggalkannya." Nabi SAW bangun lalu berpaling ke lain arah, menyebabkan bapa saudaranya memanggilnya dan berkata, "Kembalilah wahai anak saudaraku." Dan apabila dia kembali, maka berkata Abu Talib, "Pergilah kamu berdakwah sesuka hatimu. Demi Allah, aku tidak akan menghalang." Kemudian dia menyebut 2 kalimah ayat mengandungi makna yang menyokong sepenuh aktiviti Nabi SAW dan sesungguhnya bersyukur dengan perjuangan yang dirangka anak saudaranya di bumi Arab. Begitu tengok maknanya mereka ni sentiasa merancang untuk nak melenyapkan seruan dakwah Nabi ni. Bukan saja nak melenyapkan seruan dakwah, nak melenyapkan orangnya sekali, iaitulah nak melenyapkan, nak membunuh Nabi kita. Tapi oleh kerana Abu Talib masih ada ketika itu orang kuat yang menyokong Nabi, maka kita lihat lagi gagal mereka untuk memujuk Abu Talib supaya menyuruh anak saudaranya tu berhentikan usahanya, berhentikan dakwahnya terhadap orang-orang pada ketika itu. Itu sebab sampai akhir sekali Nabi kata, masyhur ini, la wada'a syams fi yamini, kalau diletakkan matahari di tangan kananku, wal qamara fi shimali, dan meletakkan bulan di tangan kananku, untuk aku meninggalkan perjuangan ini tidak sama sekali, sehingga Allah memberi aku kemenangan atau aku binasa, atau aku kalah atau mati begitu saja. Sekali-sekali aku tidak akan meninggalkan tugas ini. Jadi itu. Jadi sebab Rasulullah pun dia rasa, buat saudara ni tak nak sokong dia, reka macam mana? Lepas dia kata tu, dia terus pergi daripada tempat tu. Jadi bapa saudara dia Abu Talib tadi sampai berkata, mai balik ya Muhammad, kembalilah, mari balik wahai anak saudaraku. Jadi apabila Nabi patah balik kepada dia, dia katalah, pergilah kamu berdakwah sesuka hatimu, aku tak akan menghalang. Rupanya dia masih lagi menyokong kuat, menyokong kuat kepada Nabi. Okey. Lagi yang ke-11. 11. Sekali lagi Quraisy memujuk Abu Talib. Orang Quraisy melihat bahawa pesuruh Allah SAW masih berdegil dengan utusannya. Sementara Abu Talib tidak akan menyekat kegiatan anak saudaranya sekalipun mengakibat kemarahan mereka. Setengah daripada mereka pergi menemui Abu Talib sekali lagi, dan kali ini mereka membawa seorang pemuda bernama Amarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah dan berkata, "Wahai Abu Talib, kami bawa kepada anda seorang budak lelaki pintar masih remaja, dan bolehlah anda menggunakan kepintaran dan kekuatannya, dan ambillah dia sebagai anak anda untuk ditukar dengan anak saudara anda itu yang bercanggah dengan agama kita, memecah belah masyarakat, mencari kesalahan perjalanan hidup kita. Justru kami boleh membunuhnya sekaligus, dapat melenyapkan masalah yang tidak berkesudahan. Hanya satu sama satu lelaki." Jawab Abu Talib, "Ini merupakan tawar-menawar yang tak adil. Kamu beri anak lelaki kamu untuk dipelihara
dan aku memberi anak aku untuk dibunuh. Ya Allah, sesungguhnya ia tidak masuk akal. Salah seorang perwakilan, Al-Mut'im bin Adi, mencelah mengatakan bahawa orang Quraisy cukup adil dengan tawaran itu kerana ia bermaksud untuk menghapuskan punca kebencian dahsyat. Tetapi seperti aku lihat, anda begitu tegas menolak tawaran baik mereka. Sememangnya Abu Talib menolak segala tawaran mereka, bahkan mencabar mereka untuk melakukan apa jua mereka suka. Sumber sejarah tidak memberi tarikh sebenar dua pertemuan dengan Abu Talib. Namun ada kemungkinan bahawa pertemuan itu berlangsung dalam tahun ke-6 kenabian dengan berselang-seli tempoh di antara dua perjumpaan itu. Maknanya ini mungkin yang terakhir lah, mana tawaran daripada Quraisy kan. Yang 23 cubaan tidak berjaya, ini mungkin ini adalah cubaan yang akhir juga, nampaknya tidak berjaya, tidak boleh diterima oleh Abu Talib. Memanglah macam tak adil lah bagi anak dia, bagian anak saudara dia untuk mereka bunuh, nak tukar dengan orang tu, nak suruh belah, tak adil lah. Okey, teruskan. Ustazah, nak tanya sikit Ustazah. Ya. Dalam muka surat ni yang atas sikit tu, dia kata kemudian dia menyebut dua kalimah ayat mengandungi makna menyokong tu apa Ustazah? Para yang kedua dari atas. Ya. Tahu. Atas kalimah syahadah, ingat kalimah syahadah tu bukan. Bukan Dia apa? Dia sebut apa? Yang ada dia sebut tentang apa? Manakala mana tadi? Yang ini Abu Talib sebut kan? Kembalilah wahai anak saudaraku. Tu yang apa dah? Pergilah kamu berdakwah sesuka hatimu. Demi Allah aku tidak akan menghalang. Saya rasa itulah. Pergilah kamu berdakwah sesuka hatimu. Itu satu. Dan kedua, demi Allah aku tidak akan menghalang. Itulah mana menunjukkan dia menyokong penuh aktiviti Nabi. Dua kalimah itulah. Kalau dia dapat hidayah, dia boleh mengucap dah tu. Tak dapat hidayah. Allah tak bagi hidayah juga. Tak bagi hidayah kat dia. Tertulis dah di azali yang dia ni tak dapat hidayah. Itulah. Walaupun terus Nabi Muhammad doa kan, tu tak dapat. Ajak dia sungguh-sungguh. Okey. Okey, teruskan. Keputusan Durjana. 12 keputusan Durjana untuk membunuh Nabi SAW. Kini ternyata segala rencana dan konspirasi Quraisy menemui kegagalan. Lalu mereka kembali kepada amalan lampau untuk menindas dan menyiksa orang Islam dengan lebih kejam dan serius lebih daripada dahulu. Mereka juga berkira-kira untuk membunuh Nabi SAW. Bertentangan dengan yang dijangka, pada hakikatnya adalah di sebaliknya. Kerana kaedah terbaru dan idea membunuh secara tidak langsung memantapkan utusan Islam dan bertambah teguh apabila dua orang kuat bahkan wira Mekah, Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Al-Khattab memeluk Islam. Utaibah bin Abi Lahab pada suatu Utaibah bin Abi Lahab pada suatu hari datang berjumpa Nabi SAW dengan kasar serta tanpa segan silu memekik terhadap baginda. Katanya, aku tidak percaya apa yang ada dalam Al-Quran. Sekaligus mula bertindak kasar ke atas Nabi SAW dengan keras mencekak tangan baginda, mengoyak bajunya sambil meludah ke muka baginda. Tetapi air ludah tidak mengenai wajah suci Nabi SAW. Dalam Quran tersebut, demi bintang semasa ia menjunam, surah An-Najm ayat 1. Disusuli dengan ayat surah 53 ayat 8 yang menyebut,
Kemudian dia Jibril mendekati dirinya kepada Nabi Muhammad lalu berjuntai sedikit demi sedikit. Sikap keterlaluan Utaibah menimbulkan kemurkaan Allah, lalu Nabi SAW memohon doa sambil merayu, "Ya Allah, lepaskan anjing-anjing ke atasnya." Allah menyambut rayuan Muhammad dengan positif, maka berlaku ke atas Utaibah kemudian. Pada suatu hari, dia bersama rakan-rakan Quraisy yang sebangsa dengannya bertolak ke Syam dan singgah bermalam di Az-Zarqa. Tiba-tiba muncul seekor singa menyebabkan kumpulan Utaibah berada dalam ketakutan dan mengingatkannya semula kata-kata rayuan Muhammad. Berkata Utaibah, "Malang menimpa kita wahai saudara. Singa ini menepati doa Muhammad SAW akan membaham aku. Dia benar-benar membunuh aku di Syam ketika beliau berada di Mekah." Singa itu segera menerkam mereka bagaikan kilat menyambar Utaibah dari kalangan orang-orangnya dan menghancur kepalanya. Juga dilaporkan di mana seorang kafir berdebah dari kaum Quraisy bernama Uqabah bin Abi Mu'aid pada suatu masa pernah memijak leher Nabi ketika sujud dalam solat sehingga matanya hampir terkeluar. Laporan lebih terperinci oleh Ibnu Ishaq merujuk kepada dendam kesemua orang-orang zalim untuk membunuh Nabi SAW. Abu Jahal, musuh utama Islam, pada satu masa berucap pada rakan-rakan pengkhianat, katanya, "Wahai kaum Quraisy, nampaknya Muhammad SAW bernekat untuk mencari kecacatan agama kita, meremeh nenek moyang kita, mengeji cara hidup kita, serta mengutuk Tuhan-Tuhan kita. Dengan bersaksikan Tuhan kita, aku akan membawa sebiji batu paling berat dan menghempap ke atas kepala Muhammad yang sedang sujud agar dia binasa buat selama-lamanya. Aku tidak gentar pada nasabnya, Banu Abdul Manaf, yang akan menuntut bela." Para pendengar yang malang itu bersetuju dengan rancangannya, malah menggalakkannya menterjemah kata-kata itu kepada tindakan muktamad. Pada keesokan harinya, Abu Jahal siap menunggu ketibaan pesuruh Allah SAW untuk bersolat. Orang-orang Quraisy pula menunggu berita di bilik perhimpunan mereka. Sebaik sahaja Nabi SAW melakukan sujud, Abu Jahal pun mendekatinya dengan membawa seketul batu pejal bagi melaksanakan niat jahatnya itu. Dia kian menghampiri Nabi SAW. Begitu dekat, tiba-tiba wajahnya bertukar pucat. Kedua tangannya menggeletar menampung batu itu daripada terjatuh. Melihat keadaan demikian, orang ramai bergegas ke depan ingin tahu apa telah terjadi. Kata Abu Jahal, "Bila aku mendekatinya, datang seekor unta jantan memintas yang ternampak dahsyat serta bertaring. Nyaris aku tidak ditelannya." Menurut Ibnu Ishaq bahawa Nabi SAW menyebut dalam konteks peristiwa itu berkata, itu adalah Jibril AS. Kalau Abu Jahal berada lebih dekat, pasti dia terbunuh olehnya. Tetapi niat durjana Quraisy tidak pernah pudar dalam hati masing-masing dengan rancangan untuk membunuh Nabi SAW. Sementara riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As menceritakan bahawa setengah orang Quraisy di Al-Hijar tidak puas hati kerana mereka terlalu bersabar dengan aktiviti Nabi SAW yang segera muncul semula dan mula bertawaf. Mereka juga mula menyindirnya dengan kenyitan mata dan melempar kata-kata kesat, tetapi baginda tetap berdiam diri selama 2 kali. Manakala kali ketiga, baginda berhenti tawaf lalu berucap pada orang-orang musyrikin, "Wahai orang Quraisy, dengar, aku bersumpah dengan nama Allah dalam tangannya ialah roh aku, bahawa kamu sekalian pada suatu hari akan disembelih berkeping-keping." Sebaik saja Nabi SAW menyebut perkataan sembelih, mereka semua berdiri tergamam dan menukar kepada gaya bahasa baru, jelas ternampak takut lagi seram. Lalu mencuba meredakan kemarahan serta menenangkan baginda sambil berkata,
kau boleh tinggalkan Abu Qasim sekiranya kau bukan tolol. Okey, kita tengok dalam tadi ya, daripada awal tadi Utaibah tadi tu. Utaibah bin Abi Lahab. Utaibah ni sebenarnya dia ada adik ke seorang nama Utbah. Utaibah. Kedua-dua ni berkahwin dengan anak Nabi. Tak salah Ummu Kalsum dengan Ruqayyah. Utaibah dengan Utbah, dua beradik ni. Anak Abi Lahab. Satu ketika apabila Abi Lahab dah menunjukkan permusuhannya dengan Nabi, dia musuh dengan Nabi, maka dia suruh dua-dua anak ni cerai. Suruh dua-dua anak dia ni ceraikan anak Nabi tu. Cerailah. Utaibah bin Abi Lahab. Dan nak dikatakan Utaibah ni yang tadi makna dia melakukan perkara-perkara yang tidak sewajarnya terhadap Nabi. Contohnya macam dia kata apa? Cakap kasar. Dia cekik, dia cekak tangan Nabi, pegang kuat-kuat, koyak baju Nabi, ludah dia. Baiklah ludah tu tak kena. Allah jaga. Kemudian kita lihat di sini. Sikap keterlaluan Utaibah ni menimbulkan kemurkaan Allah. Nabi memohon doa sambil merayu. Ya Allah, lepaskanlah anjing-anjing ke atasnya. Jadi kita dalam kita punya apa? Kita punya zikir munajat kita yang saya buat setiap hari Jumaat tu, yang di akhir zikir munajat kita tu, dan kunut nazilah tu. Dalam kunut nazilah, kalau boleh ingatlah, Allahumma baddid kamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalbam min kilabik. Aduh, itulah. Ya Allah, sallit alaihim kalbam min kilabik. Mana lepaskanlah anjing-anjing kan kita sebut dalam makna. Dia ambil daripada situlah. Ini doa Rasulullah. Mana doa Rasulullah terhadap Utaibah ni. Wasallit alaihim kalbam min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim. Jadi kita ambil doa daripada situlah yang Rasulullah doakan kepada Utaibah, yang mana doa itu sangat mustajab lah. Jadi maknanya kita gunakan untuk inilah, mana kita doakan untuk orang yang berusaha untuk nak menghancurkan Islam. Sebab tu kita minta supaya Allah ya Allah, kita kata ya Allah yang Maha, ya Allah, pecahkan pakatan mereka kan. Badid syamlahum, pecahkan pakatan mereka. Leburkan pendirian mereka. Farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum, dan musnahkan langkah mereka. Jadi itulah yang kita ambil sempena doa untuk meleburkan ataupun memusnahkan usaha-usaha untuk nak menghina Islam ke ataupun melenyapkan Islam ke, itu mana digunakan di situ. Jadi kita tengok maknanya doa itu dikabulkan oleh Allah, sehingga diceritakan bahwasanya Utaibah telah terkam oleh singa. Singa, bukan lagi anjing tapi singa, bagaikan kilap menyambar Utaibah dari kalangan orang-orangnya dan menghancurkan kepala dia. Kemudian kita lihatlah banyak lagi tentang dilaporkan tentang orang-orang Quraisy yang pernah memijak leher Nabi. Semuanya tu maknanya akan mendapat balasan yang setimpal daripada Allah. Disebutkan Abu Jahal. Mana kita tahu Abu Jahal, dia ni mati ketika perang Badar.
ke perang Badar. Dan balasan dia yang saya sebut selalu itulah dia dinampak oleh Allah kepada seseorang, iaitu dia masuk dalam lubang di Badar tu lah, di Badar tu. Dia masuk dalam lubang, keluar lubang, masuk lubang, keluar lubang. Macam itulah keadaan dia. Macam itulah keadaan kita kata Allah bagi balasan kepada dia. Dalam keadaan yang macam tidak tentu halal, tentu arah. Masuk dalam lubang, keluar. Itu masuk balik, keluar. Tentulah. Itu balasan kepada Abu Jahal. Sebab Nabi apabila ditanya kepada dia oleh sahabat dia, itulah Abu Jahal. Itu balasan dia. Okey, kemudian teruskan. Urwa bin Az-Zubair meriwayatkan, saya bertanya kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, apakah perkara dahsyat dilakukan orang kafir terhadap Nabi SAW? Jawabnya, ketika Nabi SAW bersolat di Al-Hijar Kaabah, Uqbah bin Al-Mu'aid datang lantas melilit pakaiannya pada leher Nabi dan mencekiknya dengan keras. Abu Bakar ternampak lalu memegang bahunya dan menolaknya daripada Nabi SAW serta berkata, adakah kamu hendak membunuh si lelaki ini semata-mata dia berkata Tuhan aku ialah Allah? Okey, itu je. So, sambung saja. Sambung. 13. Hamzah bin Abdul Muttalib memeluk Islam. Ketika suasana muram menyelubungi puak Quraisy sebagai penindas, terpancar sinar baru di ufuk alam apabila Hamzah bin Abdul Muttalib memeluk Islam dalam bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian. Ada satu riwayat menceritakan pada suatu hari ketika Nabi SAW sedang duduk di pinggir Bukit Safar, tiba-tiba Abu Jahal melintas sambil mencerca agama yang disebar baginda. Tanpa siapa menghalang, Abu Jahal mengambil sebutir batu lalu dilemparnya ke kepala Muhammad SAW dan berdarah. Kemudian si Jahannam itu menyertai satu perhimpunan Quraisy. Kebetulan selepas itu, lalu Hamzah dalam perjalanan pulang selepas berburu dengan busar panah tergantung di bahunya. Seorang hamba perempuan milik Abdullah bin Jada'an ternampak kejadian khianat Abu Jahal lalu memaklumkan pada Hamzah serangan itu. Mendengar berita itu, Hamzah menjadi marah dan segera menuju ke Kaabah. Dia mendapati Abu Jahal sedang duduk bersama orang Quraisy di dataran rumah suci, lantas meluru kepada Abu Jahal dan mengetuk keras ke kepalanya dengan busar panah sambil berkata, oh, rupa-rupanya kamu yang mendera Muhammad SAW. Aku sendiri mengikut agamanya dan beramal segala yang diajarnya. Orang-orang Bani Makhzum datang membantu. Begitu juga orang-orang Bani Hashim. Tetapi Abu Jahal menyuruh mereka beredar dan berkata, biar Abu Umarah seorang. Kehendak Allah, aku mencerca anak saudaranya tanpa segan silu. Sebenarnya kemasukan Islam Hamzah terbit daripada ego kelakiannya yang tidak mahu menerima hakikat bahawa ada orang lain menghina keluarganya. Bagaimanapun selepas itu Allah membersihkan wataknya dan beliau berjaya menjadi seorang paling dipercayai, yakni beriman kepada Allah. Dia terbukti menjadi sumber kekuatan agama Islam dan pengikut-pengikutnya. Kita tengoknya Hamzah. Kalau tadi kita jumpa juga Hamzah kan? Hamzah bin Abu Talib. Ini Hamzah bin Abdul Muttalib. Beza tu. Hamzah bin Abdul Muttalib ialah anak kepada nenek Rasulullah lah. Itu Abdul Muttalib. Mana pak saudara dia kan? Kalau Hamzah bin Abu Talib tu sepupu dia. Tadi kita dapat bezakan lah. Jadi Hamzah bin Abu Talib tadi yang menjadi juru cakap kan? Yang bila raja tanya kepada dia bagaimana apa yang diucapkan oleh Nabi kamu tu. Itu yang dia baca
surah Maryam itu Hamzah bin Abu Talib, itu anak Abu Talib, sepupu kepada Nabi lah. Bukan Hamzah Ustazah, Ja'far. Oh, Ja'far. Ja'far. Bin Abu Talib. Ja'far. Abu Talib. Hamzah bin Abdul Muttalib kan. Okey. Betul. Ini bapa saudara Ustazah ya? Hamzah bin Abdul Muttalib, Pak bapa saudara saudara lah. lah. Pak saudara Nabi lah. Dua beradik dengan ayah dia lah. Okey, lepas tu Umar. 14, Umar bin Al-Khattab memeluk Islam. Satu lagi peristiwa yang amat signifikan bagi kekuatan Islam ialah dengan penerimaan Umar bin Al-Khattab kepada Islam dalam bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian selepas 3 hari Hamzah memeluk Islam. Dia adalah seorang yang berani, yang tidak ada topok, banding dan tegas, ditakuti dan dihormati penduduk Mekah, malah menentang keras terhadap agama baru sebelum dia memeluk Islam. Perawi tradisi menceritakan bagaimana Nabi SAW pernah mengangkat tangan berdoa dan katanya, "Ya Allah, berilah kekuatan kepada Islam, terutama melalui salah seorang mereka yang Engkau amat sayang, Umar bin Al-Khattab atau Abu Jahal bin Hisham." Ternyata Umar mendapat keistimewaan itu. Apabila kami menyelidik beberapa versi mengenai kemasukan Islam Umar, dengan mudah kami menyimpulkan bahawa pelbagai kontradiksi perasaan bercanggah di antara satu dengan lain tentang dirinya. Di satu pihak mengatakan bahawa dia amat menghargai tradisi kaumnya dan mengamal tabiat bertemasya dengan minum arak. Sebaliknya dia memandang tinggi stamina orang Islam yang berpaut kukuh dengan kepercayaan mereka. Dua pandangan melampau ini menimbulkan semacam kesangsian dalam mindanya dan membuatnya terkadang-kadang lebih cenderung kepada doktrin Islam yang lebih baik dan tertanam benih suci bagi kehidupan manusia. Justru dia selalu mengalami kemarahan melampau semacam serangan sawan, kemudian diikuti dengan kelembutan tidak diduga secara langsung. Pada keseluruhannya, kisah memeluk Islam sangat menarik dan memerlukan kita berbicara dengan terperinci. Pada suatu hari, Umar bin Al-Khattab keluar dari rumah menuju ke rumah suci di mana dia ternampak Nabi SAW sedang solat. Lalu dia terdengar bacaan surah Al-Haqqah, surah 69, saat yang tetap berlaku dalam Quran. Kalimah Allah itu menyentuh dan menawan hatinya begitu mendalam. Dia terasa bahawa kalimah itu datangnya dari susunan ayat luar biasa dan mulalah dia bertanya kepada orang-orangnya tentang pertuduhan mereka bahawa ia adalah syair ciptaan manusia atau kata-kata tukang nujum yang dikaitkan dengan Quran Maha Mulia. Seterusnya Nabi SAW mengaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu laqawlu rasulin karim. وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ Qauli saya tak ada sabda, tak ada. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. Artinya, bahawa sesungguhnya Al-Quran itu ialah wahyu dari kami yang disampaikan oleh Rasul yang mulia dan bukanlah Al-Quran perkataan seorang penyair sebagaimana yang kamu dakwa, tetapi sayang amatlah sedikit kamu beriman. Dan juga bukan Quran itu perkataan seorang pawang sebagaimana yang kamu katakan, tetapi sayang amatlah sedikit kamu mengambil peringatan. Al-Quran itu diturunkan dari Allah Tuhan sekalian alam. Surah Al-Baqarah ayat 40 hingga 43. Sambung Ustazah. Nak huraian. Innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli sya'irin qalilan ma tu'minun. Qalilan ma tu'minun sambil-sambil lah kita
Tengok sedikit kepada bahasa Arab ni. Qalilan ma tu'minun. Tu'minun. Yu'minu, yu'minani, yu'minuna. Tu'minu, tu'minani, yu'minuna. Tu'minu, tu'minani, tu'minuna. Dekat antum lah. Antum tu'minuna. Tengok. Apa ni? Fi'il apa ni? Mudhari'. Dia ada ta huruf mudhari'. Dia ada apa? Dia ada waw nun kat ujung dia. Ini dia termasuk dalam fi'il yang 5. Jadi waw itu adalah waw jamaah. Nun itu adalah tanda fi'il itu marfu' yang kita baca itu. Selagi ada nun, tanda nun itu adalah tanda marfu'. Sebab apa? Tak ada partikel sebelum dia, partikel nasab atau jazam kan. Lagi satu fi'ilnya nah. Tazakkarun. Tazakkaru. Tazakkaru. Tazakkaruna. Dekat apa? Dekat antum lah ni. Antum. Sedikit kamu mengambil peringatan. Tazakkarun, kamu mengambil peringatan. Qalilan, sedikit sangat kamu mengambil peringatan. Samalah dengan tu'minun. Dia ada waw nun. Selama tu, maknanya dia tu ada waw jamaah dan ada nun yang menunjukkan kepada marfu'nya fi'il tu. Okey, teruskan. Pada masa yang sama, iman Islam meresap ke dalam hatinya. Namun selaput hitam zaman jahiliah masih wujud. Berakar umbi dengan ketaksuban tradisi juga kebanggaan membuta tuli nenek moyang, membayangi intipati kebenaran tulen yang mula dirasai, beransur-ansur menyusup ke dalam hati. Justru dia meneruskan tindakan kejam terhadap Islam dan sifat semula jadi yang tidak lekang dalam perwatakannya masih wujud dalam minda dan kebodohan zaman jahiliah yang rapuh. Perangai panas baran dan pemusuhan melampau terhadap Nabi SAW menyebabkan pada suatu hari dengan sebilah pedang terhunus di tangan, dia keluar dari rumah dengan tujuan membunuh Nabi SAW. Keberangannya menggila meluap-luap sambil merungut. Kebetulan sahabatnya Nu'aim bin Abdullah bertemunya di pertengahan jalan. Sahabatnya amat hairan melihat nafsu marah yang memuncak dan siapa pula yang menjadi sasaran panas hatinya. Maka Nu'aim bertanya sambil lewa kepada Umar yang nampak meradang tetapi menjawab pertanyaan temannya. Untuk membinasa lelaki bernama Muhammad SAW yang murtad, yang telah memecah belah perpaduan kaum Quraisy, mencari salah agama mereka, memperleceh para bijaksana mereka dan menghina Tuhan-Tuhan mereka. Jawab Nu'aim, wahai Umar, saya pasti bahawa roh kamu menipumu. Apa kamu fikir Banu Abdul Manaf akan membiar kamu berjalan-jalan di bumi ini kalau kamu membunuh Muhammad SAW? Mengapa tidak kamu membetulkan keluargamu dahulu? Yang mana satu kamu maksudkan? Umar bertanya marah. Ipar kamu dan saudara perempuan kamu sudah pun murtad dan meninggalkan agama kamu, ujar Nu'aim. Mendengar demikian, Umar segera menuju ke rumah saudara perempuannya. Apabila menghampiri rumah itu, dia terdengar suara Khabbab bin Arad sedang membaca Quran, surah Toha bersama isterinya. Mendengar jejak kaki, lalu segera dia berhenti dan bersembunyi di dalam kamar kecil. Sementara Fatimah, saudara Umar, mengambil sehelai daun lalu disembunyikan Quran. Tetapi Umar sudah pun mendengar suara tadi. Suara apakah aku dengar sebentar tadi? Umar menengking marah. Kedua-dua mereka menjawab, tak ada apa-apa. Bohong, Umar membentak berang. Aku dapat tahu kamu berdua sudah murtad. Dia meluru ke depan ke arah iparnya lalu memukulnya dengan ganas. Tetapi Fatimah menerpa untuk menyelamat suaminya. Dalam pergelutan itu, Umar terjatuh ke atas Fatimah, lantas terhetak ke kepala adik perempuannya. Kedua suami isteri tidak bertahan lagi sambil bertiak sekuat hati. Ya, kami Islam. Kami percaya kepada Allah dan Muhammad SAW adalah pesuruhnya. Buatlah apa kamu suka. Apabila Umar ternampak wajah adik kesayangannya berlumuran darah,
hatinya beralih lembut dan berkata, bagi aku tengok apa yang kamu baca supaya aku tahu apa yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedap hati Fatimah mendengar jaminan abangnya, tetapi dengan berani lalu berkata, wahai abangku, abang sebenarnya tidak bersih kerana menyembah berhala. Abang tidak boleh menyentuhnya. Pergi bersihkan diri dahulu. Dia buat seperti diarah dan kemudian membuka halaman Quran dan membaca permulaan ayat Taha hingga tamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Artinya, sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Oleh itu sembahlah akan daku dan dirikanlah solat untuk mengingati daku. Surah Taha ayat 14. Umar membaca ayat itu dengan penuh minat dan terpesona dengan kalimah tersebut. Betapa ajaibnya ayat ini, begitu indah. Tolong bawa aku berjumpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katanya. Sebaik mendengar kata-kata itu, Khabbab keluar dari persembunyiannya dan berkata, wahai Umar, aku harap Allah mengabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana aku pernah terdengar baginda berdoa, ya Allah, berkuatkanlah Islam sama ada melalui Umar bin Al-Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Kemudian Umar berjalan menuju ke sebuah rumah di Safa di mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang mengadakan pertemuan sulit dengan para sahabatnya. Umar tiba ke situ dengan pedang terhunus di tangan. Dia mengetuk pintu rumah dan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat siapakah penceroboh sambil mengintai melalui celah pintu. Kemudian dia berbalik ke belakang dan berteriak terperanjat. Umar dengan pedangnya, Hamzah cuba melegakan kebimbangan teman-temannya dan berkata, bagi dia masuk. Sebagai seorang kawan, kita mengalu-ngalu kedatangannya. Sebagai seorang musuh, kepalanya akan terpancung dengan pedang sendiri. Nabi SAW menyuruh para sahabat membuka pintu. Lalu masuk putera Khattab, Nabi SAW maju ke depan untuk menerima pelawat yang amat ditakuti dan memegang baju dan sarung pedang Umar sambil bertanya, maksud kedatangannya kemari. Ketika itu Umar menjawab, wahai pesuruh Allah SAW, aku datang menemuimu dengan tujuan untuk beriman kepada Allah dan pesuruhnya dan segala yang dibawanya daripada Tuhannya. Serta-merta suasana riang gembira terbayang di muka masing-masing. Muhammad SAW dan para sahabatnya dengan spontan mereka berlaung, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baca satu paragraf. Kemasukan Umar ke dalam Islam merupakan satu kemenangan besar bagi perjuangan Islam. Kesan besar dan kemenangan semerta dengan kemasukannya dalam situasi semasa yang selama ini orang-orang beriman beribadat pada Allah dalam lingkungan empat tembok dan sulit. Tetapi kini mereka berkumpul dan mengerjakan ibadat secara terbuka di rumah suci. Ini telah meningkat semangat mereka. Tetapi lain pula bagi kaum Quraisy yang mula terasa bimbang dan tidak senang dengan peristiwa itu. Okey. Jadi kita lihat dalam peristiwa ni. So, Umar bin Al-Khattab masuk Islam. Masuk Islam dengan sebab dia mendengar ayat Al-Quran tadi daripada surah Taha. Siapa keluarga dia yang masuk Islam yang menyebabkan Umar jadi berang, itulah Fatimah, kan nama adik dia. Kita cuba ingat Fatimah bin Al-Khattab dan adik ipar dia nama apa? Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid yang berkahwin dengan Fatimah binti Khattab. Dan ada disebut lagi nama tadi, seolah-olahnya pelakon-pelakon dalam kemasukan Umar bin Khattab ke dalam agama Islam itu, iaitu Khabbab bin Arqam. Khabbab ni adalah dia selalu datang ke rumah ni Fatimah Al-Khattab ni untuk mengajar Al-Quran.
dia datang untuk mengajar Al-Quran. Jadi itulah kebetulan masa Umar bin Khattab datang ke rumah adik dia ni, nak Khabbab tu ada situ. Dia sembunyi lah. Tapi akhirnya ni jugalah mana dia apa ni, menunjukkan diri dia. Itulah apa ni, masalah macam kita kata pelakon-pelakon dalam rukun Islam yang Umar bin Khattab, adik dia Fatimah bin Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid dan Khabbab sebagai yang datang secara sembunyi-sembunyi ni. Khabbab ni datang secara sembunyi dengan tujuan untuk mengajar Al-Quran kepada adik Umar bin Khattab. Cuba telefon. Okey. Menurut Ibnu Ishaq, seorang autoriti Umar AS, bila aku memulai Islam, teringat aku musuh ketat Muhammad SAW, iaitu Abu Jahal. Lantas aku ke rumahnya dan menutup pintu. Bila dia keluar melihatku, lalu aku berterus terang memberitahunya bahawa aku sudah memulai Islam. Dia segera menutup pintu berdentung kuatnya dan mengutuk tindakan aku seolah-olah satu jenayah besar dan kotor. Hakikatnya kemasukan Umar menimbulkan kegemparan besar di Mekah dan mengakibatkan setengah mereka mencelanya sebagai murtad. Tetapi bagi Umar tidak berganjak dengan kepercayaan Islam dan sebaliknya dia tetap dengan pendiriannya sekalipun nyawanya dalam bahaya. Orang-orang kafir Quraisy beramai-ramai bergerak menuju ke rumahnya dengan tujuan untuk membunuhnya. Abdullah bin Umar merawikan, ketika Umar berada di rumah dalam keadaan bimbang, tiba-tiba muncul Al-As bin Wa'il As-Sahmi Abu Amr, memakai jubah bertenun dan baju sutera berjahit kemas. Dia ialah dari kabilah Bani Saham, sekutu kami semasa tempoh jahiliah. Al-As berkata kepada Umar, apa jadi dengan kamu? Maka Umar menjawab, orang engkau hendak membunuh aku kalau aku menjadi Muslim. Al-As memberi jaminan, tiada siapa boleh mencederakanmu selepas aku beri perlindungan padamu. Lalu Al-As keluar menemui orang ramai yang sedia berhimpun di seluruh lembah Mekah. Dia menyeru, ke mana kalian hendak pergi? Mereka menjawab beramai-ramai, kami mahukan anak lelaki Al-Khattab yang sudah Islam itu. Al-As membalas, tidak ada jalan bagi sesiapa pun boleh menyentuhnya. Mendengar jawapan itu, mereka pun beredar dari situ. Seperti tersebut di atas, kemasukan Umar ke dalam Islam memberi kesan penting yang amat signifikan bagi orang-orang Islam Mekah. Mujahid, seorang autoriti Ibnu Al-Abbas radhiyallahu an, menceritakan bahawa dia bertanya Umar bin Al-Khattab, mengapa dia diberi gelaran Al-Faruq, yakni dia membezakan kebenaran dari kepalsuan. Jawabnya Faruq. Al-Faruq. Al-Faruq. Alif rawaqa. Faruq. Faruq. Setelah menjadi Islam, lalu aku bertanya kepada Nabi SAW, adakah kita berada di jalan yang benar sekarang dan akhirat? Nabi SAW menjawab, sudah tentu. Aku bersumpah dengan nama Allah dalam tangannya rohku berada, bahawa kamu berada di jalan benar di dunia ini dan juga di alam akhirat. Lalu aku bertanya lagi kepada Nabi SAW, mengapa kita mesti menjalani aktiviti secara sulit? Aku bersumpah dengan nama Allah yang mengiring kamu dengan kebenaran, bahawa mulai sekarang kita mesti keluar dari persembunyian dan mengisytihar perjuangan mulia kita secara terbuka. Kami keluar dalam dua kumpulan, satu diketuai Hamzah dan satu lagi di bawah pimpinan aku. Kami bergerak menuju ke masjid secara terang-terangan dan apabila orang kafir Quraisy ternampak kami, muka mereka bertukar pucat dan amat kecewa dan geram. Ketika peristiwa itulah Nabi SAW menggelar aku Al-Faruq. Kata Umar, seperti yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahawa orang Islam tidak mungkin dapat melakukan ibadat agama Islam mereka di dalam rumah suci sehinggalah Umar memeluk Islam. Dalam konteks yang sama, berkata Suhaib bin Sinan radhiyallahu an,
bahawa ia hanya berlaku selepas Umar masuk Islam. Barulah kami mula menyeru utusan Islam berjemaah dan bertawaf di rumah suci dengan bebas. Bahkan kami kian berani membalas perbuatan zalim mereka yang cuba mencederakan kami. Dalam konteks yang sama, kata Ibnu Mas'ud, kami menjadi semakin kuat apabila Umar memeluk Islam. Sebab dinamakan Faruq tu kan. Faruq. Digelar sebagai Faruq tu, sebab tu lah. Sebab dia maknanya orang berani secara terang-terang jalankan ibadah dan sebagainya. Ustazah, maksud Faruq tu yang membezakan kebenaran dan kepalsuan. Oh. Yalah. Ustazah, Bilal yang Ustazah. Ya. Bilal yang dia apa tu seksa dia tu, maknanya Nabi belum masuk Rasulullah berdoa kan. Bilal, ya Bilal. Kenapa? Bilal masa dia kena seksa tu, maknanya masa tu Saidina Umar tak masuk Islam lagi lah. Belum lagi lah tu. Kita tu dia berani kuat. Sayyidina Abu Bakar masuklah, sebab Sayyidina Abu Bakar ni awal-awal lagi lah. Sebab tu dia nama As-Siddiq kan. Dia lah orang pertama daripada kalangan orang dewasa yang masuk Islam. Mana yang Sumayyah semua tu sebelum Umar masuk Islam lah. Belum lagi lah. Belum lagi lah tu masa tu, sebab dia dakwah Islam ni secara sembunyi sembunyi lagi. Sembunyi. Mereka tahu je tu yang bilangan yang sedikit tu. Mereka seksa tu sebab sedikit saja daripada orang-orang susah pula tu, orang miskin pula tu kan. Yang Islam tu. Okey. Ni Ustazah, yang Rasulullah doa tu kan, dia doa, dia kata kepada Allah Ta'ala, dia minta salah seorang pula masuk Islam. Kalau dia minta kan, dia minta Umar dan juga Abu Jahal lagi kuat, tapi dia minta salah seorang. Kenapa ya Ustazah? Kan kalau doa Nabi Allah Akbar kan, bagi salah-salah. Dia kata Umar atau Abu Jahal kan. Kita pun pasal pada salah seorang. Sebab dia tak nampak jalan. Abu Jahal tu dia tak berapa nampak jalan. Sebab Abu Jahal ni sangat-sangat. Sebab Abu Jahal ni dia anggap sebagai Fir'aun pada zaman Nabi tu. Anggap sebagai Fir'aun. Mana memang sikap dia sangat ni lah. Teruklah dia tu. Tapi Abu Jahal ada kaitan keluarga ke? Tak ada. Tak ada. Dua-dua tak ada lah. Abu Lahab. Abu Lahab. Itulah. Pasal Nabi minta salah seorang. Lagi satu kita tengok ni lah Ustazah, ya Allah, mukjizat Al-Quran ni. Sampai sekarang lah kan. Ini semua mukjizat Al-Quran. Bacaan ayat Al-Quran boleh menyentuh hati orang. Hingga sekarang lah Ustazah. Yalah. Memang. Kita dengar banyak lah. Banyak cerita. Banyak lah. Cerita tentang mukjizatnya Al-Quran ni kan. Bila orang dengar. Betul. Okey. Teruskan lagi kan nak sampai ni. Sampai ke tajuk apa ni? Bab yang ke-11 ni. Dan ada dua muka surat ya, ada 4 muka surat lagi. Ada 3 muka surat lagi, 2, 3. Perwakilan Quraisy berunding dengan pesuruh Allah. Okey, sambung Ustazah. Okey. 15 perwakilan Quraisy berunding dengan pesuruh Allah SAW. Sebaik sahaja selepas kedua-dua wira Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Al-Khattab masuk Islam, bayangan kekejaman dan penindasan mulai bertukar dan kini penyembah berhala mula insaf bahawa perbuatan mereka menyiksa orang-orang Islam adalah sia-sia belaka. Mereka mula berfikir satu pendekatan lain dalam kempen memerangi Islam. Satu rekod riwayat hidup Nabi SAW yang sahih menunjukkan bahawa berlaku di kalangan pembesar Mekah berpura-pura memuji Muhammad SAW dengan cita-cita baginda.
Justru beberapa kali mereka cuba menyogok baginda dengan kebendaan. Pada suatu hari, beberapa orang tokoh penting Mekah berkumpul di dalam lingkungan pagar Kaabah. Di antara mereka ialah Utbah bin Rabi'ah, ketua mereka. Menawar kepada baginda kemewahan di dunia, apa sahaja dikendaki sebagai satu tawar-menawar, asalkan baginda berdiam diri dan tidak lagi menyeru kepada kepercayaan baru itu. Orang Quraisy bersetuju dengan cadangan itu dan memintanya meneruskan tugas itu. Utbah mendekati Muhammad SAW lalu berucap, "Kami belum melihat seorang pun di bumi Arab ini yang membawa malapetaka amat besar kepada bangsanya, seperti yang dilakukan kamu. Kamu mencela Tuhan-Tuhan dan agama kami dan menuduh nenek moyang dan bijak pandai sebagai tidak beriman dan tersilap. Ini mengakibatkan perpecahan di kalangan kita. Kamu tidak melepas peluang sama sekali untuk merenggang perhubungan kita. Sekiranya apa yang kamu lakukan ini dengan tujuan mengauk kemewahan, marilah kita bekerjasama untuk menjadikan kamu paling kaya melebihi kekayaan Quraisy. Sekiranya ia selaras dengan cita-cita kamu, kami jadikan kamu sebagai ketua. Kalau ingin jadi raja, kami sedia menerima kamu sebagai raja. Kalau kamu dirasuk semangat jahat yang menghantui dan menguasai dirimu sehingga menyebabkan kamu terbelenggu dengan penyakit, kami akan memanggil tabib mahir untuk mengubati kamu." Sudah cukupkah apa yang kamu hendak kata? Bertanya Nabi SAW. Dan apabila diberitahu bahawa segalanya telah diluahkan, baginda pun mula berucap, Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhiran fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Wa qalu qulubuna fi ukinnatin mimma وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Hamim. Kalimah Quran berupa mukjizat tiada siapa tahu melainkan Allah jua. Turunnya kitab ini dari Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Sebuah kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya satu persatu, iaitu Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab bagi faedah orang-orang yang mengambil tahu dan memahami kandungannya. Ia membawa berita yang menggembirakan bagi orang-orang yang beriman dan membawa amaran kepada orang-orang yang ingkar. Dalam pada itu, kebanyakan mereka berpaling ingkar, tidak mahu mengetahui dan memahaminya. Maka dengan sebab itu, mereka tidak menerima dan tidak mematuhinya. Dan mereka berkata, hati kami dalam balutan yang berlapis-lapis menghalangi kami daripada memahami apa yang engkau serukan kami kepadanya. Dan pada telinga kami tersumbat menjadikan kami tidak mendengarnya. Serta di antara kami denganmu tiada sekatan yang memisahkan fahaman kita. Oleh itu bekerjalah engkau untuk agamamu. Sesungguhnya kami juga tetap bekerja untuk mempertahankan kepercayaan kami. Surah Al-Fussilat ayat 1 hingga 5. Pesuruh Allah SAW meneruskan bacaan surah itu sementara Utbah duduk dan mendengar dengan sepenuh perhatian sambil tangannya di belakang menopang badannya. Apabila tiba pada ayat yang memerlukan sujud, baginda pun bersujud. Selepas itu baginda berpaling kepada Utbah lalu berkata, "Wahai Abu Al-Walid, kamu sudah pun mendengar jawapanku. Sekarang kamu bebas untuk membuat apa yang kamu suka." Utbah kemudian berundur dan berbincang dalam kumpulannya untuk menilai sikap Nabi.
Rakan-rakannya ternampak hairan kerana air mukanya berbeza daripada masa sebelum berjumpa Nabi SAW. Dia segera memaklumkan dengan terperinci apa yang diucapkan kepada baginda dan jawapan yang diterima. Lalu dia menambah, aku tak pernah mendengar kata-kata yang sama dengan apa yang dia baca. Kata-kata itu tidak ada kaitan sama ada ia menyerupai syair atau jampi serapah pawang. Juga bukan kata-kata ahli nujum. Wahai orang Quraisy, aku pohon agar kalian ikut nasihatku dan berilah dia sepenuh kebebasan untuk mencapai matlamatnya. Dalam hal ini kalian boleh mengasihkan diri darinya. Aku bersumpah bahawa kata-katanya mengandungi pesanan paling agung. Sekiranya orang Arab lain dapat melepaskan kamu daripadanya, mereka akan membebas kamu dari kekacauan. Sebaliknya kalau dia berjaya menguasai bumi Arab, maka ketika itu kamu akan menyokong kerajaannya dan berkongsi kuasa. Tetapi nasihat itu bagai mencurah air ke daun keladi. Sama sekali tidak menarik minat orang kafir. Malah mereka mengejek Utbah dan mendakwa bahawa dia terkena sihir Nabi SAW. Orang yang boleh menghargai kan. Boleh menghargai, memahami ayat Al-Quran tu. Utbah ni kan. Sedangkan yang lain-lainnya kafir lah, mana tak tertarik pun, tak berminat pun dengan ayat yang dibaca. Lagi dalam satu versi lain. Dalam satu versi lain tentang peristiwa yang sama, ada menyebut bahawa Utbah mendengar ucapan Nabi SAW begitu khusyuk sehingga dia sendiri boleh menyebut kalimah-kalimah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in aqradu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Artinya, oleh itu kalau mereka yang musyrik berpaling daripada mengesakan Allah dan merut jalan yang lurus, maka katakan wahai Muhammad, aku memberi amaran kepada kamu dengan azab yang dahsyat, iaitu petir, seperti petir yang telah menyambar kaum Ad dan kaum Samud. Ayat surah Fussilat ayat 13. Ketika itu Utbah bangun dengan panik dan terpegun, lantas menutup mulut Nabi sambil merayu katanya, aku bermohon padamu dengan nama Allah dan segala isi perut agar dielakkan malapetaka menimpa orang Quraisy. Selepas merayu segera dikembali kepada rakan taulannya dan memaklumkan kepada mereka apa yang dia dengar. Kerana bagi pihak dia tertariklah, dia terimalah dengan apa yang dibaca oleh Nabi itu. Mana dia tertariklah dengan ayat Al-Quran tu. Dan lepas tu dia masuk Islam, sedangkan rakan-rakan dia dalam keadaan kafir lah. Dia pun takut bila takut Itulah nanti dapat malapetaka macam kaum Ad dan kaum Samud ni. Dia pergi tutup mulut Nabi tu supaya jangan teruskan. Takut. Okey. Lagi akhirnya 16, Abu Talib menghimpun keluarga Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Meskipun dia mengalu-alukan perkembangan baru di Makkah, tetapi Abu Talib masih memendam perasaan bimbang yang mendalam akan keselamatan anak saudaranya. Dia mengimbas kembali beberapa siri peristiwa lampau, termasuk kejadian Taun Menawar, Amarah bin Al-Walid, batu pejal Abu Jahal, cubaan Uqbah mencekik Nabi SAW, dan akhir sekali niat Umar membunuh Muhammad SAW sebelum dia memeluk Islam. Sebagai seorang bijak, dia memahami bahawa segala itu ialah satu siri plot berunsur khianat yang amat jelas untuk membelakangkan statusnya sebagai pengawal Nabi SAW dan membunuh anak saudaranya di khalayak ramai. Dalam situasi gawat sedemikian, Abu Talib yakin bahawa tiada siapa pun, sama ada Hamzah maupun Umar, akan berjaya menunjukkan kegagahan mereka sekalipun mereka terkenal berani. Sememangnya tepat andaian Abu Talib. Orang-orang kafir mengatur satu rancangan yang dikaji dengan rapi untuk membunuh Nabi SAW
dan Pakatan Bersama melaksanakannya secara efektif. Justru dia mengumpulkan kesemua keluarga Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, putera-putera Abdul Manaf, dan menggesa mereka memberi kekebalan serta melindungi anak saudaranya. Kesemua mereka sama ada Islam atau kafir menyambut saranan itu dengan positif, kecuali saudaranya Abu Lahab yang berpihak kepada penyembah berhala. Abu Lahab memanglah Abu Lahab ni. Sebab dia sebenarnya pun Allah takid di dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab tu. Karena sedangkan dia kata tadi segala keluarga dia, semua keluarga dia daripada Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, putera-putera Abdi Manaf, semua tu semuanya menyokonglah Nabi walaupun mereka kafir. Islam atau kafir, semua menyambut saranan dengan positif, kecuali Abu Lahab yang berpihak kepada penyembah berhala. Okey. Ada apa yang kita nak kongsikan lagi dalam maknanya sampai setakat ni kita lihat mana Abu Talib masih ada, ya. Abu Talib masih hidup lah ni masa ni. Kita lihat tengok ada apa ni, sedikit demi sedikit kan sejarah tu. Sampai kalau nak ikut dia dengan Abu Talib ni, maknanya Nabi kita ni daripada umur berapa hari tu? Umur dia berapa tahun? Itu masa neneknya, masa atuk dia Abdul Muttalib meninggal, dia umur 8 tahun kan? Betul tak? Betul tak? Ya. Daripada umur dia 8 tahun. Dia duduk dengan Abu Talib ni sampai dia dilantik sebagai Rasul. Mana lamanya dia duduk. Dia sama-sama dengan bapa saudara dia ni, Abu Talib ni. Kita nampaklah macam mana apa ni. Selepas ini, seperti ini, mungkin ceritanya akan datang ni, itu tentang kematian Abu Talib dan samalah dengan apa ni, kematian juga isteri dia Khadijah kan. Okey. Kenapa nak ditambah lagi ke, nak ditimbulkan di dalam tadi? Ya. Ada bila kita tengok selalu dalam ni, bila orang bertanya pada Rasulullah, dia menjawab terus dengan ayat Quran saja. Kan? Kalau kita tengok, kalau orang tanya saja, maknanya macam selalu ungkapan kita kata kalam Nabi ialah Al-Quran. Macam tu saya tengok, bila dia tanya, dia akan terus pergi pada ayat Quran saja kan. Kita tengok banyak pusing bila orang berdialog kan, dia akan terus dengan ayat-ayat Quran. Betul je tu Ustazah? Ya. Quran, dan dia akan mention lah mana ni adalah wahyu lah kirakan daripada Allah. Jadi kalau ni hadis juga ada, kadang-kadang dia keluarkan hadis tu, mana idea ilham tu datang daripada Allah jugalah. Tapi kalau yang ayat Quran tu mana memang Allah wahyukan pada ketika itu. Dia jawab dengan Al-Quran tu kan. Jadi dinyatakan bahasanya dia menerima wahyu daripada Allah. Macam tak tahulah asbabun nuzul lah pula. Bila dia jawab tu ada kaitan dengan satu peristiwa, orang tanya dia jawab macam Hamim tadi tu. Memang panjang. Dia nak menjawab daripada Utbah lah tadi tu Utbah kan. Tapi dia dengan baca ayat sampai 5 ayat daripada surah. Sudah banyak peristiwa lah, bila orang tanya dia akan terus pergi pada ayat Quran. Ya. Jadi akan datang ni ialah permulaan umum masyarakat.
Betul, yang ke-13 ni tahun berduka kan. Kematian Abu Talib dengan Sayyidatina Khadijah. Ya. Okey. InsyaAllah dah. Kita berhenti setakat tu. Nona baca Nona. Alhamdulillah. Nona boleh baca. Alhamdulillah. Orang muda boleh baca. Pas. Tapi suara tak lantang macam suara Kak Faizah. Faizah garang suara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tegas kan. Suara lunak. Dia adalah suara tegas, suara lunak. Semuanya menarik. Mungkin semuanya menarik. Suara yang apa ni? Kuat, secara kuat dia. Suara lunak ni ada tarikan juga dia. Okey Ustazah. Doa ke dah. Kita dah dekat dah. 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah. Allahumma inna nastaudi'uka ya Allah ma 'allamtana fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih wa la tansinahu ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahri rijal. Allahumma ya Allah, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain wa min da'watin la yustajabu laha wa la yusma'. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbalallahu karim. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Lupa nak tanya Ustazah, kalau ada orang bertanya pasal buku tu, ada lagi ke buku Terima kasih laluan? Ustazah. Kat saya tak ada lah. Ada pun saya untuk nak bagi kat kawan-kawan juga. Kalau kita nak ni, saya boleh bagi tahu dia langsung hantar lah. Tak. Ada separuh yang datang hari tu, bila dah cukup, dah habis, dia nak beli, dah tak ada tu lah tanya. Nantilah kita dapatkan order lah ke order dah. Kita dapat berapa orang nak ni, kita bagi tahu kan. Itu Kak Mun kata ada 7 orang. Lepas tu tambah lagi 6. Masa saya pergi tu, masa saya pergi hantar dia tu, saya bawa balik, saya siap lah. Okey. Boleh lah, kita dapat senarai order lah kalau nak. Senarai order bagi tahu. Okey, insyaAllah. Okay Ustazah, terima kasih banyak. Besok kita buku tu lagi kan? Kita bincang buku tu kan besok? Betul Ya, besok boleh begitu Ustazah. Alhamdulillah. Ada lagi orang duk tanya saya pun Ustazah. Itulah. Jadi kalau kita ambil senarai order dulu Datuk. Ambil order lah. Kita tak mau ambil terlebih sangat atau kurang kan. Senarai order, kita pre-order and then kita bawa masuk. Okey. InsyaAllah. Jadi bermaknanya buku tu banyak peminat tu Ustazah. Banyak peminat tu kita mesti, kalau kita dah bagi hari tu 50 campur 40 59 dekat 100 orang ada. Jadi kalau 100 orang kalau bersiaran dapat 50 orang dalam waktu siaran pun jadilah Datuk. Yalah. Sebab sekarang ni pun saya ingat orang dah minat sebab COVID ni orang nak balik ke apa online. Online. Jadi kita nak perkukuhkan online pun dululah insya-Allah.
Saya Ada pun yang order untuk ahli keluarga, anak-anak tau. Ada, Hmm. ada. Nah. nak bagi hadiah kat orang. Betul. Boleh Ya. lah kita ambil. Okey, insya-Allah. InsyaAllah ya. Okey. Besok Cik Mun, besok 2.30. Ah, Besok. Oh ya, pesan. lupa. Kita punya projek. Besok jangan lupa 2.30 semua mesti ada di depan surau insya-Allah. Oh ya. Okey ya, baju putih jangan lupa ya. Tudung putih. Baju putih, tudung putih. Okey, insya-Allah. Pagi ada kelas ke? Pagi macam biasa? Pagi macam Pagi biasa. ada Biasalah. 9:30 Dan malam ni sedialah gosok baju, kemaskan apa, siapkan kitab dan lagu. Besok pagi beg dah siap dah. Okey. Kita buat buku khatam tu je kan. Tak mahu kita ada 2. Bawa buku kitab lah, berzandikan sikit kan. Berzandi juga esok. Ingatkan khatam Quran je. Ada berendoi, kita nak juga satu sebelum selawat tu, kita mesti baca rawi 1 atau 2. Baru ada lah, tak ada terus lagu berendoi macam tu, okey? Apa yang kami tulis tu bawa, itu saja, okey? InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya keluar dulu ya. Assalamualaikum. Okey. Baik. Jumpa lagi insyaAllah. Maaf kalau ada kekurangan daripada Nona. Sama-sama Baca berita. Alhamdulillah. Pembaca baru. Okey, alhamdulillah. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia keluar ya. Okey. 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 Terima kasih Ustazah.